كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تؤسر يا كريم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama-tama dan selamanya kita memanjat, memuji syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnia daripada Allah dalam bentuk taufik dan hidayahnya ke atas kita, dapatlah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan memodalkan baki hidup. Tinggal beberapa hari lagi untuk kita kembali pada Allah. Mudah-mudahan nikmat ini ini taufik dan hidayah ini kekal ke atas diri kita sehinggalah kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sebelum kita mulakan pengajian kita, sama-samalah kita mulakan pengajian kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab Lataifut Ta'yid, iaitu nama kepada syarah kitab kepada Risalatul Tauhid lil Imam Arsalan Ad-Dimashq. Imam Arsalan bin Ya'qub Ad-Dimashqi, yang mana beliau adalah antara seorang ulama dalam banyak bidang lah. Cuma kitab ini boleh dikatakan sebagai antara karya beliau dalam menjelaskan syirik khafi yang ada dalam diri kita, yang akhirnya di akhir kitab ini akan bawa kepada kecintaan kepada Allah. Macam tu setengah ulama mengatakan kitab ni juga dipanggil tauhid cinta. Tauhid cinta lah. Sufi ni ialah orang yang berjalan di atas muka bumi Allah dengan cinta pada Allah. Kita sedang berjalan di muka bumi ini, kita pun tak berani cakap kita berjalan dengan cinta kan. Kita berjalan di bumi ini mungkin dengan beban, beban yang Allah pikul atas kita, jadi kita rasa kadang berat juga. Jadi orang sufi ni, ataupun katakan orang yang menempuh jalan penderitaan dengan menundukkan hawa nafsu tadi, dengan maksud untuk sampai kepada kecintaan kepada Allah. Jadi segala halangan, segala perbuatan yang mereka tempuh tu berat. Lebih-lebih lagi dalam mendidik hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu agar turut sama mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah kitab yang kita akan diskusilah, ataupun kita share ilmu dalam ini. Kitab yang dikarang oleh Syekh Arsalan Dimashqi. Setengah ulama mengatakan Arislan, setengah ulama kata Aslan. Iaitu bermaksud orang Turki panggil Aslan ni ialah singa kan, singa. Aslan kan, Arslan. So dalam Narnia, kisah ada satu filem Narnia tu kan, yang Aslan tu singa kan. Aslan kan, saya pun tengok kan, terpengaruh dengan anak kan, tengoklah Aslan Narnia. Oh ni lah Aslan. Aslan ni singa. Pada zaman beliau ni, beliau merupakan singa pun boleh kata singa di zaman beliau.
iaitu beliaulah menentang bid'ah, dan juga beliau juga lah yang menghidupkan hati-hati insan. Dan beliau ni lahir tahun 495 tak salah saya, wafat tahun 590. Beliau ni hidup di zaman apa, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali lahir 450, wafat 505. Betul? 450 lahir 505. Cuma beliau ini adalah orang Arab. Imam Ghazali bukan orang Arab. Betul tak? Imam Ghazali bukan orang Arab. Imam Ghazali orang Iran, orang Tus. Dan beliau pun qadi. Dulu Iran ni tuan-tuan, Iran ni sebuah negara yang kuat Syafi'inya. Kuat Syafi'i je lah. Lepas tu imam sana qadi Abu Ishaq Al-Marwazi. Beliau tu qadi dalam bidang dalam mazhab Syafi'i. Lagi Al-Imam Juwaini pun orang sana, itu Imam Haramain, orang Parsi. Imam Ghazali orang Parsi. Abul Hasan Asy'ari orang Parsi, pengasas kepada akidah ataupun fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, Abul Hasan Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa lagi? Ulama-ulama Iran yang dikatakan sebagai pejuang lah dalam mazhab Syafi'i, terlampau banyak. Satu ulama namanya Hazrat Maulana Anwar Shah Kashmiri rahimahullah. Beliau kata, tidak aku lihat mana-mana mazhab yang ulamanya ramai melainkan dalam mazhab Syafi'i. Satu Syafi'i ni sekarang pun masih ada Syafi'i yang mana mengikut yang muktamad sebelah Mesir, dan ada juga mereka berpegang dengan beberapa kaul Imam Muzani. Imam Muzani ni ialah anak murid Imam Syafi'i yang asal di Iran. Asal di Iran. Banyaklah ulama Syafi'i. Dan beliau Imam Arslan Dimashqi ni bermazhab Al-Imam Hanafi. Itu mereka mengikut dalam Imam Hanafi. Namun dari segi hubungan masya-Allah, hubungan tasawufnya, tariqahnya itu bersambung kepada nisbah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau ini pun dah ada, dikatakan zaman ini sebenarnya belum ada madrasah tariqah lagi di zaman beliau. Bilakah tariqah ini disiapkan madrasah? Zaman madrasah ni, tariqah yang belum tu kita biasa dengar tariqah Qadiriyah, tariqah Naqsyabandiyah, tariqah Suhrawardiyah, tariqah Syadziliyah, tariqah Ghujdawani. Ni semua antara tariqat-tariqat yang muncul di zaman selepas Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau ikutkan madrasah dulu memang ada. Zaman-zaman dahulu sebelum lahir ni Imam Ghazali memang dah ada tariqah. Tapi tariqah ni dalam bentuk pentarbihan yang tak ramai. Ada satu guru, 3 anak murid, 10 anak murid, ada seorang je anak murid. Antara inilah, antara yang kita biasa dengar ialah Abu Yazid Bustami, kita dengar Syaqiq Al-Balkhi, Syaqiq Al-Balkhi. Ini antara ulama-ulama sufi lah, ataupun kita katakan tokoh-tokoh sufi. Kemudian dipelopori pula zaman Sayyidina Ma'ruf Al-Kharqi atau Al-Khurqi pun boleh juga. Sayyidina Ma'ruf ni beliau dulu bukan beragama Islam, dulu agama Kristian. Kemudian Allah bagi hidayah pada beliau masuk Islam dan menjalani kehidupan sebagai satu muslimin yang sejati dan menjalani tariqah penyucian tarbiyah. Akhirnya beliau jadi guru sufi, guru hebat. Dan antara anak murid beliau ialah Sayyidina Sirri Saqati. Ini biasa orang belajar tariqat tasawuf biasalah, Imam Nardin mungkin biasa dengar lah, Sirri Saqati. Kemudian Sirri Saqati ni pula adalah guru dan juga pakcik kepada Sayyidina Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Iaitu dia panggil Sultanul Sufi.
Junaid Baghdadi kan, memang kenal, siapa tak kenal Junaid Baghdadi. Bahkan turuk Sufiyah, antara yang jelas dalam menjelaskan tarekah ini ada dua saja, iaitu Al-Imam Junaid Baghdadi dan juga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi antara tokoh terkemuka dalam bidang sufi inilah Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Kemudian bertambah anak murid beliau daripada situ, datang terkenal di kawasan Iraq, Baghdad tu, berkembang ilmu kesufian. Namun masih lagi dalam bentuk runcit-runcit, belum diterjemahkan dalam bentuk suasana penterbihan yang besar. Macam institut tak ada, belum ada lagi. Pada masa tu institut yang besar ialah mazhab, adalah mazhab. Mazhab pada masa tu banyak mazhab. Mazhab Syafi'inya, mazhab Muhammad bin Sabit, Imam Abu Hanifahnya, mazhab Malikinya, mazhab Imam Hanbalnya, mazhab Auza'inya, mazhab Ata'inya, mazhab Zuhri, Ibnu Hazm, Zahiri dan sebagainya. Syiah pun ada mazhab. Itu macam-macam di zaman beliau. Sampailah satu tempoh perkenalan pada ilmu kalam pula. Masuklah Al-Imam Abul Hasan Asy'ari pula. Situ pula kembangnya ilmu kalam. Dan ilmu kalam yang ditajdidkan dalam bentuk Ahlussunnah wal Jamaah. Namun masih lagi tarbiyah tasawuf ni masih di belakang lagi. Maksudnya bukan di belakang tu, bukan tak ada, masuk dalam bentuk sembunyi, dalam bentuk pentarbiahan, dalam bentuk runcit-runcit, 3-4 orang, 5-6 orang itulah. Kemudian sampailah era yang hebat, iaitu era Al-Imam Abu Hamid bin Ahmad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah. Di zaman beliau inilah mula berkembang jadi satu madrasah. Namun perkenalan di situ ialah tak sehebat di zaman Al-Imam Al-Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Ini zaman hebat lah. Zaman hebat. Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini menghimpunkan mazhabnya, aqidahnya dan tarbiyahnya dalam kitab Ihya Ulumuddin yang masyhur sekarang. Sampai ulama kata kalau Al-Quran tak ada lah, kalau lah Al-Quran tak ada tapi masih ada Ihya Ulumuddin, insya-Allah selamat lagi lah. Selamat. Di situ menjelaskan semua masalah-masalah daripada bidang fiqahnya, daripada bidang akidahnya, sehinggalah pada perbahasan kerohanian yang tinggi-tinggi. Jadi selepas pada itu, iaitu beliau Imam Abu Hamid Ghazali ini belajar dengan Al-Imam Ali Farmidi atau Farmadi. Beliau belajar tasawufnya dengan Imam Ali Al-Farmidi. Akhirnya beliau menjadi seorang yang hebat dalam bidang tasawuf. Dan antara kitab yang terakhir beliau tulis ialah kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ni seolah-olah kalau kita baca macam Imam Ghazali sedang ajar kita. Itu sebenarnya hebat Minhajul Abidin ni. Lepas kewafatan Imam Ghazali rahimahullah, maka ilmu tu diwarisi oleh beberapa anak-anak murid Imam Ghazali. Kemudian di zaman Imam Abu Hamid Ghazali ini hidup juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi bila saya sampai saja Syekh Abdul Qadir Jailani di madrasah Al-Ghazali ini, tapi Imam Ghazali dah tak ada. Namun beliau sempat belajar dengan beberapa anak murid Imam Ghazali. Akhirnya beliau menubuhkan satu madrasah Qur'aniyah. Mereka kata, pada tinggalkan semua madrasah, datang pada aku akan jelaskan tasawuf yang diasaskan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Akhirnya terbentuk satu madrasah, dia panggil Madrasah Qadiriyah. Madrasah Qadiriyah itu tarekah Al-Imam Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Di zaman beliau terbentuklah beberapa ramai anak murid beliau. Termasuklah di zaman beliau tu ada Al-Imam Ahmad Ar-Rifai rahimahullah. Yang mana Imam Ar-Rifai biasa dengar cerita dia kan. Macam Syekh Ustaz apa tu? Ustaz Hafizi Ustaz Hafizi dia ada bawa tarekat Azul Hafizi kan, tarekat Rifaiyah, iaitu Darul Fawaz kan. Tu Syekh Ahmad Rifai. Tu antara mula-mula, antara awal-awal yang biasa kita dengar Syekh Ahmad Rifai ni bersalaman dengan Nabi di makam Nabi kan. Dalam kitab Ghunyah, Al-Imam Abdul Syekh Abdul Qadir Jailani ceritakan ahwal tersebut. Mereka melihat tangan Nabi keluar daripada makam dan berjabat tangan dengan Sayyidina Ahmad Ar-Rifai rahimahullah. Ini antara karomah lah, karomah satu
satu kemuliaan yang berlaku kepada para awliya ilah. Kemudian selepas wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, datang satu orang ulama daripada Maghrib, iaitu Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah. Datang ke Iraq untuk mencari wali kutub, untuk beliau belajar dengan wali kutub. Itu pada zaman beliau itu ialah masyhur dengan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namun sayangnya bila sampainya beliau di Iraq, beliau dapat perkhabaran bahawa Syekh Abdul Qadir ni dah wafat. Cerita dia sama juga dengan Syekh Abdul Qadir datang yang mengatakan dia dah wafat. Kemudian pada masa tu dia kata, kau datang kenapa? Kau datang ni kenapa? Syekh Abdul Qadir, saya wafat dah. Aku cari wali kutub untuk aku belajar dengan dia. Dia kata, di tempat kamu ada wali kutub. Di tempat kamu ada wali kutub. Maksudnya kamu nak belajar, kamu apa datang jauh-jauh? Wali kutub kamu ialah namanya sekian. Ini antara hubungan kerohanian mereka ni. Mereka tahu mereka ni, para awliya ni, mereka ni ada satu link yang kuat, nisbah masyrab, minuman kerohanian yang kuat, sehingga mereka boleh berhubung daripada waktu yang jauh. Kita sekarang nak pakai telefon, boleh telefon kan. Dia orang zaman tu telefon tak ada, dah boleh berhubung. Cuma dari segi kerohanian lah, di zaman beliau. Maka patah balik Al-Imam Abu Hasan tadi, patah balik ke Morocco, bertemu dengan Al-Imam Syekh Abdul Salam Al-Mashish. Tu guru beliau. Beliau berguru tak lama, masuk maghrib, isyak, subuh keluar. Subuh keluar perguruan. Satu malam beliau belajar dengan syekh beliau. Akhirnya beliau jadi wali besar. Itu menggambarkan apa, tuan-tuan? Keikhlasan beliau nak belajar, keikhlasan beliau untuk mendampingi seseorang, sehingga beliau mendapat nisbah kerohanian guru. Begitu juga berlaku pada zaman-zaman tahun 1940-an. Kisah yang masyhur. Saya suka baca kisah ni sebab sama juga macam perjalanan sama, iaitu kisah satu orang ulama da'i besar, iaitu Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Ini ulama besar dalam bidang kerohanian dan dakwah. Terbaik sekarang dia jemaah tabligh. Beliau pada awal dia tak bersama dengan ayah dia dalam bidang dakwah dan sebagainya. Tak berapa setuju lah masa tu. Setuju tapi tak berapa kecimpung kuat dalam dakwah. Sehinggalah bila akhir wafatnya ayah, nak wafat ayah tadi, ayahnya berkata pada Syekh Yusuf ni, dalam kitab biografi Syekh Yusuf tu cerita, dia kata, kamu tahu tak mereka berkumpul ni pasal apa? Kata, aku tak tahu. Sebab apa dia meninggal, mereka tengah fikir siapa nak ganti bapak dia, siapa yang nak ganti bapak dia. Maulana Ilyas nak meninggal. Dia kata, mereka sedang memikirkan kamu untuk jadi pengganti aku, kan? Sekarang dekat pada aku, dia dekat dengan anak dia, dia peluk anak dia, lama dia peluk. Akhirnya dia kata, aku terasa seolah-olah kerohanian bapa aku ni masuk dalam diri aku, mendapat fikir risau, sehingga beliau jadi kerisauan yang sangat dalam umat. Lepas tu bapa dia meninggal dan dia Allah lantik sebagai pemimpin dalam jemaah tabligh tersebut. Tarbiyah ini berlaku bukan semua orang lah, kecuali mereka yang ikhlas, yang ada futuh. Maka Allah buka hati mereka untuk memahami keadaan diri dan hubungan dengan Allah. Jadi kitab yang kita bahas ni, tuan-tuan, kitab tauhid juga. Kitab tauhid, tapi bukan kitab tauhid yang macam kita baca Aqidatul Awam. Kalau Aqidatul Awam itu, kitabnya lebih kepada menerangkan aqaid, akidah, iaitu akidah yang berbentuk jali. Berbentuk jali, keluaran lah. Maksudnya penyembahan tidak ada selain daripada Allah, segala sifat-sifat yang layak pada Allah, segala sifat-sifat yang tidak layak pada Allah, perkara yang harus pada Allah, berkenaan dengan takdir, qada dan qadar, berlakunya hari kiamat, itu terkandung dalam rukun iman. Tapi kitab ini menerangkan perkara syirik juga, tapi syirik yang khafi, syirik yang dalam bentuk hati. Syirik dalam bentuk, panggil apa? Syirik khafi lah, syirik yang tersembunyi. Sebenarnya apa yang tersembunyi? Apa yang Imam Al-Salam nak jelaskan? Kalau tuan-tuan rasa lah
Sebenarnya syirik tersembunyi itu siapa? Syirik tersembunyi itu ialah kita lah. Kita tu lah syirik sebenarnya. Yang kita rasa kita je, aku je, itulah syirik. Tapi dia menjelaskan keakuan tu dengan lebih tepat dan lebih terperinci. Jadi kadang kita ingat syirik khafi tu ialah dalam bentuk riak, sum'ah. Memang betul, tapi semua itu lebih menisbahkan keakuan. Kan? Kita nak amalan kita dilihat. Supaya apa? Aku dilihat. Kan? Itu bagi riak, kan? Kalau sum'ah ni kita suka dengar orang cerita baik pasal kita. Iaitu aku suka dengar orang cerita baik pasal aku. Aku juga. Takbur. Rasa sombong. Aku nak tahu aku ni lebih mulia daripada engkau. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada engkau. Persoalan syirik di sini ialah aku. Adanya kita di sini ada dua oknum yang hebat, iaitu Allah dan aku. Sebenarnya aku yang sebenar ialah aku yang ada pada Allah. Ana yang ada pada Allah tu lebih wujud daripada ana pada kita. Jadi ini yang diterangkan oleh Al-Imam Dimash, Al-Imam Arsalan. Dan kitab ini juga sebenarnya telah banyak ulama-ulama dahulu syarah dan juga jelaskanlah. Antaranya ialah siapa ni, Imam Syekh Arsyad Banjari pernah juga terjemahkan kitab ni. Syekh Arsyad Banjari, saya lupa nama kitab tu, tapi dalam bahasa Jawi ya. Syekh Arsyad Banjari ni faqih besar, ulama hebat, gila-gila punya hebat. Syekh Arsyad Banjari, Mufti Banjar. Zaman beliau ni Sultan lantik dia sebagai Mufti Banjar. Kitab Sabilal Muhtadin tu tuan-tuan sampai sekarang orang pakai. Sabilal Muhtadin kan, kitab beliau. Kitab apa lagi, anak beliau Syekhah Fatimah. Syekhah Fatimah tu tulis kitab perukunan tuan-tuan. Orang tua tahulah kitab perukunan kitab perukunan kitab nenek saya tu baca kitab perukunan tuan. Itu ditulis oleh anak kepada Syekh Arsyad Banjari, iaitu Syekhah Fatimah. Tapi pada masa tu orang tak khilaf lah. Orang tak nama Syekh Arsyad pasal anak perempuan kan, orang perempuan tulis kitab zaman dulu. Amin. Zaman dulu tuan, ramai orang perempuan tulis kitab, tapi dirahsiakan pasal segan, malu. Sebab mereka sembunyikan nama mereka, sebab mereka ialah orang perempuan kan, nama pun takut malu cakap. Punyalah malu tuan zaman dulu, perempuan ni malu, nama pun malu nak cakap. Kita tuan Facebook cewa kan, tak malu kan. Tak nak dilihat tapi ditonton, suka ditonton. Tu bahayalah. Baik. Wallah ta'ala alam, ni sedikit banyak mukadimah lah. Dan kitab ni saya baca dengan guru kami, iaitu Syekh Raja Ahmad Mukhlis Hafizahullah, yang mana beliau kitab ini pada asalnya memang disyarahkan dalam kitab namanya Tauhid Cinta. Kemudian kita ringkaskan balik dalam bentuk nota kaki ataupun panggil kita panggil footnote lah kan. Itu dipanggil Lataifut Ta'yid. Lataifut Ta'yid fi tarjamati wa ta'liq. Terjemah dan ta'liq, iaitu terjemahan sedikit dan ta'liq. Ada nota kaki dalam ala Risalatul Tauhid. Dan alhamdulillah lah, kitab ini diterbitkan oleh Akademi Al-Ihya. Alhamdulillah, saya hanya khidmat saja, kemaskan terjemahan, kemudian disyarahkan sedikit oleh guru kami Syekh Raja Ahmad Mukhlis Hafizahullah. InsyaAllah tuan, sebelum kita baca kitab ni, sama-sama kita selawat atas Nabi di muka surat 16. Muka surat 16. Ada yang tak ada kitab tak? Ada yang ada kitab? Ada kat baca-baca ni ada kitab tak? Berapa orang tak ada? 1, 2, 3, 4. Ada yang tak ada? 5. Tak bawa. Oh, tak ada. Belakang lah, tekan. Ada kitab? Tak ada. Bawa lah Ustaz, ambil 10 lah Ustaz. InsyaAllah kita baca. Nak tunggu kitab pun kita baca dulu. Baca dulu kita surat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha basairana binuril fahmi wa tulhimu biha qulubuna ghawamida lawami'il ilmi wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taslukuna biha tariqul ulama wa taj'aluna biha minas sadatil awliya al-'arifina bidaqa'iqil asya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini antara selawat masyhur lah, tuan-tuan dia selalu selawat-selawat dalam beberapa karangan karya ulama. Mudah-mudahan kita boleh beramal lah dengannya, insya-Allah. Baik, kita baca dahulu pasal yang pertama, iaitu berkenaan dengan syirik. Apa itu syirik? Matannya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-wali Syekh Arslan ad-Dimashqi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin. Kulluka syirkun khafiyun wala yabinu laka tauhiduka illa idza kharajta anka fakullama akhlasta yukshafu laka annahu huwa la anta fatastaghfiru minka wa kullama hatta bana laka syirk fatujaddidu lahu fi kulli sa'atin wa waqtin tauhidan wa imanan wa kullama kharajta anhum zada imanuka wa kullama kharajta anka qawiya yaqinuka. Jadi bermaksud kulluka syirkun khafi, setiap diri, kulluka, setiap dirimu itu merupakan syirik tersembunyi. Kulluka, setiap diri kamu itu merupakan syirik tersembunyi. Lihat muka surat 17. Kulluka syirkun khafi, setiap diri kamu ialah syirik tersembunyi. Apakah maksud di sini? Hikam ini menerangkan apa? Setengah daripada kita lah, kebanyakan daripada kita menyangka setiap kebaikan yang kita laksanakan itu berasal daripada kita. Kadang-kadang kita pun begitu, kita rasa kita dah solat, aku dah solat, alhamdulillah, aku dah buat ni, aku dah buat tu, kita rasa kita yang buat, kita rasa kita lah yang melaksanakan. Tapi tanpa bantuan daripada Allah, rasa kita dapat buat tak? Tak dapat buat. Itu sebenarnya tajalliyah. Allah nak tajallikan kebaikan Allah pada kita itu dengan kita melaksanakan amal kebaikan. Itu menunjukkan Allah sedang menunjukkan kebaikan ni pada kita, bukan kita sedang berbuat baik pada Allah. Satu, untuk beramal soleh itu satu kebaikan, tapi untuk menyatakan diri itu soleh itu salah. Aku nak jadi soleh. Jelek amal pun belum lagi, nak jadi soleh apa, kan? Satu, kita ada orang kata, ni kamu ni berpakaian ni semua ni, cara ni nak tunjuk soleh ke? Itu kita bukan nak menunjuk soleh, kita nak menutup aurat. Betul tak? Memang boleh je kita pakai seluar jeans semua, tak ada masalah, tapi tercatat sopan pula. Tak sesuai dengan keadaan. Kita pergi pejabat pakai kain sarung, kan? Pakai baju pagoda, sesuai tak tuan-tuan? Tak sesuai. Itu namanya kurang bijak. Kalau yang sesuai ni ialah kita gunakan kesesuaian itu dengan pakaian sesuai, bukan untuk tujuan menunjukkan diri soleh. Faham tak? Oh, saya orang soleh kena pakai serban, saya orang soleh kena pakai ridak. Bukan begitu. Tapi saya pakai serban kerana nak mengikuti junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pakai ridak kerana nak tiru-tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai jubah sebab apa? Nak ikut-ikut ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak pakai baju t-shirt? Tak pakai, tak kisah pun, jadi tutup aurat. Cuma beratnya kita pakai menutup aurat ni nak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita merasakan setiap amal soleh yang kita buat itu diasaskan dengan diri kita, maka itu merupakan syirik. Syirik khafi yang tersembunyi dalam kita.
Iaitu kita ingin mentajallikan ataupun menzahirkan diri kita tu di hadapan khalayak ramai. Jadi bagaimana mutu ibadah kita dalam keadaan kita merasa kita buat, kan? Aku dah solat, alhamdulillah. Akhirnya bila kita rasa kita yang buat tu semua, kita akan rasa ada orang tak buat. Orang tu alhamdulillah saya solat, ada orang tak solat, Ustaz. Nampak tak? Dia akan jadi penyakit begitu. Penyakitnya apa? Nak membandingkan amal dengan orang lain. Memang begitu ke nisbah amal ibadah kita ke buat? Amal ibadah kita tu memang kena ada nisbah dengan orang tak buat, Itu tak ada nisbah. Orang tu nak buat, tak nak buat, itu dia punya hal. Allah pun takkan tanya hal kita, bang, orang tu solat tak? Tak tanya, kan? Kau pergi rumah dia tak? Dia solat tak? Tak ada. Allah akan tanya kita, kan? Tanya apa yang kita buat. La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Kami tidak ditanya tentang apa yang kami buat, kamulah yang ditanya tentang apa yang kamu buat. Kita sibuk nak bandingkan amal orang lain kerana kita rasa kita dah buat. Kau ni tak pergi masjid, bila nak pergi masjid? Itu nampak tak? Cara tak hikmah, kan? Kalau kita ajak orang pergi masjid, gunalah hikmah. Apa hikmahnya? Bang, malamnya ada kuliah, jom. Itu je lah, kan? Kau ni bila masuk nak pergi masjid semayang, jangan. Kadang-kadang dia ni semayang juga tempat lain, kita pula sangka dia tak solat. Itu dah salah. Sangka buruk dengan orang Islam, salah, kan? Kita sebab kita dah rasa kita dah beramal, sehingga lupa yang Allah yang bagi taufik kita untuk kita solat, untuk kita puasa, untuk kita datang masjid. Ini penyakit dalam hati kita, iaitu menyangka-nyangka yang kita ni dah buat segalanya. Jadi sebenarnya yang buat baik tu ialah Allah. Yang buat baik adalah kita, sebab ialah Allah yang sedang buat baik, bukan kita. Kita ni tak ada apa pun. Kalau Allah nak campak kita ke dalam ahli maksiat, boleh tak? Boleh. Contohnya apa? Berapa ramai orang buat maksiat? Ada tak orang buat maksiat? Ada. Dulu kita dengar dia ni orang qari sebagainya, tapi dia penyanyi lah, jadi lompat atas pentas, kan? Pasal kita rasa boleh berubah. Tapi hargailah momen sekarang, syukurlah, kan? Kita rasa kita yang hebat. Dulu ada satu, tak salah saya, hadis Nabi SAW, kisah Nabi cerita, dulu ada satu orang berada di atas bukit orang soleh. Orang soleh dia duduk di atas bukit, wali memang amal soleh, ahli ibadah sebagainya. Dan ada satu orang yang mana orang ahli maksiat duduk di bawah bukit, memang duduk kelompok maksiat. Kemudian orang soleh ni dia kata, aku nak turun bawah lah, aku nak tengok macam mana orang yang ahli maksiat ni kat bawah. Niat dia pun dah salah, dia nak tengok ahli maksiat. Macam mana ahli maksiat ni buat? Dan satu hari orang yang maksiat ni pula kata, aku ingat nak naik atas tu lah, dengar ada seorang soleh atas tu, mudah-mudahan aku ni berubah lah jadi orang baik, kan? Ditakdirkan Allah Ta'ala, semasa orang soleh tu turun, orang maksiat tu naik, mereka bertembung. Apa kata orang soleh tu? Dia kata dalam hati dia kata, orang ahli maksiat ni buat apa naik atas bukit ni? Bukan ada apa pun, dah lah macam ni. Apalah orang ahli maksiat ni, dia kata. Tapi orang ahli maksiat dia kata, ini kau orang soleh, Allah seronok ni dapat jumpa dia. Ya Allah, jadikanlah aku macam dia ni. Berselisih. Akhirnya Allah tukar kedudukan, iaitu Allah tukar kedudukan orang soleh tu kepada ahli maksiat. Ahli maksiat tu jadi orang soleh. Akhirnya orang yang ahli maksiat tu mati dalam keadaan, orang yang soleh tadi mati dalam keadaan maksiat, dan orang yang ahli maksiat mati dalam soleh. Pasal dia mengharapkan sesuatu yang baik. Dan tadilah dia rasa dia dah ibadah, dia dah hebat, dia nak tengok orang bawah tu macam mana, penyakit. Ini yang salah. Kita tak boleh pandang orang sebelah mata. Kadang-kadang ada anak-anak muda datang pakai seluar jin, duduk kat masjid, walaupun keadaan dia, jangan kita kena santun dia. Pasal kita ni orang masjid, kita ni orang yang ditanggungjawabkan agama tadi kita. Kalau dia tidak disantuni, siapa pula yang nak menyantuni dia? Kalau kita sendiri pun dah tunjuk ciri-ciri tak baik, dia pun, siapa lagi nak orang lebih baik kalau bukan orang masjid? Kalau kita pun dah
tak jaga adab dengan dia, pada siapa lagi dia nak beradab? Pada siapa lagi dia nak berhajat untuk bantu dia? Saya tak macam mana Ustaz, orang masjid pun buang saya Ustaz kan? Jadi di situ dah sentimen. Patutnya kita menyantuni, beradab dan sebagainya. Dengan mereka pun kena beradab ke? Kenalah beradab. Sayyidina Rukanah tuan, Sayyidina Rukanah kan, sahabat Nabi kan, sebelum masuk Islam, dia ni ahli gusti. Zaman beliau dia orang paling sadur dia tuan. Rukanah. Saya pernah kat Kuala Lumpur tu, Rukanah Gym, Islamic Gym. Ada satu Islamic Gym, memang Islamik lah, nama Rukanah. Pada zaman Rasulullah, Rukanah ni dia ahli gusti lah. Dia cabar, Muhammad jom gusti tu. Rasulullah, gusti ni orang Arab pandang lekeh lah kau ni, bahan benda tak ada faedah kan, bergusti. Rasulullah join dia. Kali pertama dia tekan Rasulullah jatuhkan dia. Kali kedua dia tekan Rasulullah jatuhkan dia. Kali ketiga dia tu okey, Rasulullah masuk Islam kan. Nampak tak Rasulullah punya adab kan? Join juga. Rasulullah senyum. Rasulullah pegang tangan dia, tarik kan? Sebab Rasulullah dia lupa, mungkin dia tak tahu Rasulullah kan kekuatan dia 100 lelaki. Kekuatan Rasulullah ni 100 orang lelaki yang perkasa. Jadi sebab itu Rasulullah santuni dia jadi sahabat Nabi, Sayyidina Rukanah radhiyallahu ta'ala. Tapi kita pula beradab macam mana? Tak ada suruh jangan tuan-tuan pergi kat gelanggang boxing pula kan? Maksudnya di sini ada sisi mana memuliakan orang tanpa memandang keakuan dalam diri. Memandang keakuan dalam diri dan ibadah tidak membuahkan apa-apa hasil. Bahkan amalan yang dihasilkan dengan merasa diri yang melaksanakan itu amalan yang tidak, amalan yang bukan menyucikan diri. Kerana kita masih melihat diri kita yang melaksanakan. Jadi apa perlu kita buat? Kita berterima kasih dengan Allah. Syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, terima aku untuk solat, terima aku untuk melakukan kebaikan. Itu lebih baik kan? Merasakan Allah menolong kita dalam amal ibadah, itu lebih sangka baik dengan Allah daripada sangka buruk dengan Allah. Awak tak semayang kenapa? Allah tentu saya tak semayang. Itu sangka buruk Hakikatnya betul. Secara insan salah. Ada ke kat cakap yang tu? Secara hakikatnya betul, memang secara hakikatnya Allah tak izinkan, tapi baik kita solat, baik kita beribadat, merasakan Allah yang bantu kita, Allah izin kita solat, daripada kita tak solat kemudian sangka buruk dengan Allah, iaitu Allah tak bagi kita solat. Itu bukan hamba. Itu bukan hamba. Dia tak merasa dirinya itu lebih. Dia tak rasa dirinya itu sebagai hamba, maka dia merasakan Allah sedang menganiaya dia. Yang sebenarnya yang menganiaya dia diri sendiri kan. Allah dah keluarkan perintah, ikutlah. Kemudian rasailah yang kita sedang ditolong oleh Allah Ta'ala. Wala yabinu laka tauhiduka illa idza kharajta anka fakullama akhlasta bi yukshafu laka annahu huwa la anta fatastaghfiru minka. Tidak terzahir ketauhidanmu kepada Allah di sisi dirimu sendiri, melainkan jikalau engkau keluar daripadanya. Kamu tidak masuk di sini ialah kamu tidak akan merasai ketauhidan pada Allah, tidak merasakan kamu ni benar-benar bertuhankan Allah, sehingga kamu keluar daripada diri kamu, iaitu kita keluar daripada yang melihat diri yang melaksanakan amal, iaitu menyerahkan diri pada Allah, menyerah diri pada Allah. Kenapa tuan-tuan tengok tuan-tuan lihat bagaimana penyerahan pada Allah. Nabi kata apa? Islam taslim kan? Maksudnya Islamlah kamu akan selamat. Apa maksud Islam? Ialah menyerah diri pada Allah, menyerah diri pada Allah. Orang yang menyerah diri pada Allah lebih selamat daripada orang tak serah diri. Macam polis kan? Kalau kita tak serah diri, mungkin kita akan ditembak kan? Tak selamat. Saya surrender kan? Kita kata saya surrender, kau kita selamat. Selamatlah. Tapi kalau kita surrender, Allah lebih selamat. Surrender
menyerah diri pada Allah. Macam orang, tuan-tuan tengok budak-budak kan, kanak-kanak, walaupun dia ada kaki, ada tangan, ada mata, dan mereka tidak ada kudrah, tapi mereka ada sifat tawakal. Menangis Allah bagi sempurnakan makan minum dia. Ada budak, mak nak minum, mak berlari, mak dia keluar, tak kejut kan. Ini anak Juraish ni, dia kisah Juraish ni, mak lapar kan. Dia uek satu bahasa je, tawakal pada Allah. Nak budak-budak yang tawakal menangis, oh nak makan, Allah hantar kan. Mula-mula makan dalam apa ni, dia punya tali pusat, satu jalan, Allah putuskan satu jalan, Allah bagi dua jalan, iaitu daripada susu ibu dia kan? Putus satu, Allah bagi dua. Tawakal pada Allah. Nampak tak? Nangis minta dengan Allah, akhirnya Allah bagi mak lari dapatkan dia, oh anakku kan. Bagaimana pula orang yang mati, nangis pun tak ada, duduk je, orang yang selesaikan dia. Macam tu ada satu orang dulu, saya pernah dulu masa kita keluar dakwah, ada satu pakcik ni, dia tak tahu dia suka ke tak suka, tu nombor 2 lah. Dia tanya, ni awak ni belajar tabligh ni, ilmu tak ada semua. Kita pun diam lah, yelah budak-budak kan, tabligh ni memang tak ada ilmu. Kita, yelah kita tak ada ilmu. Jadi saya nak tanya kau ni, kata, apa maksud matikan dirimu sebelum kamu dimatikan? Dia tanya kita kan, matikan dirimu sebelum kamu dimatikan. Dia kata betul, tawakal orang mati ke tawakal orang mati. Kalau kita tak menyerahkan diri pada Allah, macam mana kita nak rasa kita bertawakal? Orang mati tu dia boleh ke urus diri dia, uruskan diri dia? Kalau dia mandikan diri dia, kita pun berlari lah. Gempar, tajuk dia gempar, Masjid Senawan Jaya, mayat mandikan diri sendiri, berlari kan, mengapankan dan menguburkan diri. Payah cerita ni, polemik jadi ni, pandemik pun boleh jadi kan. Jadi tawakal orang mati ni, dia bertawakal itu sehingga orang lain menyempurnakan kehidupan dia dengan bertawakal pada Allah. Ini tawakal paling tinggi lah. Itu penyerahan, iaitu dia tak rasa diri dia yang buat, dia rasa Allah. Dan kalau kita tengok orang mati tu, dia siap berkafan, siap berbusung dan sebagainya, kita akan lihat bagaimana Allah mentadbir urus dia. Dalam keadaan dia tak mampu nak urus diri dia sampai masuk dalam kubur, Allah yang uruskan. Satu, kita kena ada sifat penyerahan pada Allah. Penyerahan pada Allah tu mengurus, ya Allah, berikanlah aku, jadikanlah aku insan hamba-Mu yang bertawakal. Bertawakal kita ni bukan bertawakal, saya duduk rumah Ustaz, tengok TV ke elok, saya tawakal dengan Allah. Ya Ustaz, nanti saya duduk rumah, saya tawakal, nanti beres datang, kata. Itu kan tawakal. Itu nama salah faham dengan tawakal. Tawakal yang sebenar ialah apa? Tanpa menolak ikhtiar. Tanpa menolak ikhtiar. Ikhtiar tu kita punya kemampuan, segi kehidupan kita lah ikhtiar. Namun kita menyerahkan usaha kita itu kepada Allah, sama ada Allah nak beri ataupun tidak. Natijahnya manusia ni Allah bagi dua perkara, iaitu doa dan ikhtiar, usaha je. Lebih pada tu tak ada. Untuk mentanjis ataupun menjadikan sesuatu, tak mampu. Contohnya orang kahwin kan, orang berkahwin 10 tahun tak ada anak, tapi dia berikhtiar. Ada ke tak ada tu serangan Allah, itulah tawakal. Tawakal itu ialah menyerahkan keputusan kepada Allah mengikut apa yang Allah tentukan. Dah, selesai kan? Itu je. Kalau kita pening-pening kepala tu jadi stres. Pening macam mana ni, kau tak ada, kau tu lah, kau mandul lah, sudah bergaduh pula. Kalau kita fikir, tak apalah, ni rezeki daripada Allah, selesai. Tak ada nak menuduh abang lah, kau lah, dan sudah bercerai-berai. Itukah Islam nak kan? Kalau kita betul, tak apalah, saya dah usul 10 tahun, sabarlah, yang ini Allah dah tentukan, mungkin ada rezeki akan datang. Abang boleh usaha lain kan, tak tahulah kan, dan tu usaha ikut syariat lah kan, tak ada masalah. Anak juga
Senyum kan Ustaz tu Ustaz cakap boleh kata. Esok dia pegang saya pula kan. Itulah maksud kita menyerahkan daripada Allah. Kita tidak akan merasakan nikmat bertuhan pada Allah sehingga kita keluarkan diri kita daripada cengkaman diri kita sendiri. Kehambaan dalam diri ni, sifat hamba dalam diri ni ialah satu pintu masuk mengenali Allah. Kalau kita meletakkan aku dan aku pada Allah, itu sampai bila tak kenal Allah? Pasal kita masih masih menginginkan bahagian keakuan tu. Jadi macam mana kita kata kita hamba sedangkan keakuan tu masih ada lagi, ananiah tu masih ada. Pasal tu bila iblis mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia, Allah keluarkan daripada syurga. Pasal ada nisbah aku tu lagi. Bila enggan satu perkara, abah tu satu perkara, abah ni enggan. Okeylah, Allah macam setengah ulama kata abah ni okeylah dia enggan. Enggan ni kenapa? Enggan ni mungkin dia memandang sisi kejadian Adam itu daripada tanah dan sebagainya. Tapi bila dia kata ana khairu minhu aba wastakbara, merasa diri itu lebih mulia daripada Adam, Allah kick out dia daripada syurga. Keluar terus. Sebab dalam syurga ni bukan tempat orang yang ada besar zarah kesombongan. Satu tidak akan masuk syurga orang yang ada kesombongan dia sebesar zarah. Itu orang yang sombong ni akan masuk dalam api neraka dan sebagainya, direndam dan digulai dan sebagainya. Dia keluar barulah masuk syurga. Bila tidak ada keakuan, bila tidak ada kesombongan, bila tidak ada nilai keakuan dalam diri, bisa keluar. Itu nafsu. So nafsu tu tuan-tuan, nafsu tu sendiri untuk membuangkan aku dalam nafsu tu pun Allah rendam macam-macam neraka sehingga masuk dalam neraka lapar. Barulah ya Allah, kau lah Tuhan, barulah dia menyerahkan diri pada Allah. Ini tuan-tuan, nak merawat diri kita untuk mengeluarkan kharajtu min anka, kharajta man anka, iaitu mengeluarkan diri engkau daripada diri engkau sendiri. Satu, diri kita ni sebenarnya kalau kita tengok segi batinnya ialah kita dalam diri kita ada satu penjara kan? Penjara kan, kita nak lepaskan penjara diri tu. Merasakan diri ni hebat sangat, merasakan aku ni jawatan, aku ni nak lepaskan ni. Bukan nak lepaskan jawatan, saya tak nak jadi imam lagi lah, saya ada keakuan. Bukan, nak melepaskan keakuan tu, merasa dirinya hebat, dirinya begini, dirinya ada sisi kenafsuan dan sebagainya. Itu yang payah. Tapi bila dah lepaskan pemenjaraan tersebut, maka mudah hidup kita ni. Sebab kita hanya ikut apa yang ditentukan oleh Allah je. Apa yang disukai Allah cepat kita buat, apa yang dikehendaki Allah laju je kita buat. Bila ada diri kita tu dah masalah, semua amal jadi perlahan. Tapi bila kata sana ada 10,000, so cepat boom melaju. Sebab tak nampak Allah lagi. Dia nampak masih aku ni esok susah ni, kalau tak buat ni, kalau aku tak dapat duit ni payah juga, kalau aku ni tak dapat nama tu payah juga. Akhirnya kita dalam kehidupan kita ni memperduakan Allah Ta'ala. Rasa Allah bagi rezeki, betul. Tapi kalau aku tak buat pun, tak cari rezeki, siapa nak bagi rezeki pula? Kita rasa kita pula bagi rezeki. Dan kalau aku tak buka kedai ni, macam mana aku nak makan ni? Tapi Allah bagi rezeki. Nampak tak? Di situ ada macam ada dua ketuhanan, ada dua oknum yang kita tak sedar, yang kita sedang menyembah. Satu menyembah Allah, satu menyembah diri kita sendiri. Itu syirik khafi yang lebih rumit. Syirik khafi ni rumit betul tuan. Satu Imam Marsalan terangkan demikian berkenaan wala yabinu laka tauhiduka, jika kamu tak terangkan itu dan tidak diterangkan laka bagi kamu tauhiduka, ketauhidan kamu, sehingga engkau keluar daripada cengkaman diri kamu, barulah kamu rasa hanya Allah saja yang wujud. Allah saja yang wujud, bukan diri kamu. Kalau kita tengok diri kita pun, kita wujud pun tanpa diri kita.
Kita wujud pun dengan Allah kan. Ada tak? Saya memang wujud sendiri Ustaz. Ada. Saya memang kat dunia memang saya jadi sendiri, tak ada kaitan dengan Allah. Saya jadi sendiri juga, betul awak ni kan? Tahu tak? Di situ dah ada. Setiap orang mesti ada kaitan dengan Allah. Walaupun sebesar zarah mesti ada kaitan dengan Allah. Mesti ada kaitan dengan Allah. Iaitu setiap daripada anggota kita, daripada badan kita, zahir dan batin, itu bukan milik kita pun. Roh milik Allah, mata milik Allah, rambut milik Allah, tangan milik Allah, jantung milik Allah, darah milik Allah, pankreas milik Allah, kaki milik Allah. Apa yang milik kita? Tak ada. Jadi yang wujud siapa? Allah lah. Kita jadi hamba pada yang wujud lebih baik daripada perasaan kita wujud. Sebab dulu kita tak ada pun. Mak ayah kita pun tak pernah fikir kita ada kan? Kita pun tak pernah fikir dekat sini, tapi Allah wujud dengan kita. Syukur, Alhamdulillah kan? Syukur Allah jadikan aku hamba Allah. Ibadat banyak-banyak, menjadikan syukur pada Allah, jadikan manusia pula, jadikan kita orang Islam, jadikan orang beriman kan? Syukur. Ada satu hadis Nabi kata apa? Tidak ada kerehatan, tiada kerehatan sehingga dia kembali pada Allah. Faham tuan? Dulu ada satu orang, saya dengar satu orang syarah kata, orang itu tidak akan dapat kerehatan melainkan bila dia mati kembali pada Allah baru dia rehat. Faham? Iaitu di dunia dia buat amal soleh, dia buat amal kebajikan semua, iman betul, sebagainya, mati baru rehat. Itu pun kalau nampak sisi zahirnya betul juga. Namun saya suka berpegang dengan satu syarah daripada Syekhna, iaitu Al-Syekh Sa'aduddin Murad, guru pada guru kami. Iaitu guru saya ialah Syekh Raja Mukhlis. Raja Mukhlis guru dengan Syekh Yusuf Bakhur. Yusuf Bakhur belajar dengan Syekh Sa'aduddin Murad. Beliau kata tidak ada kerehatan, kamu tidak akan dapat rehat melainkan setelah kamu kembali pada Allah. Iaitu di dunia ni kalau kita tak kembalikan diri pada Allah, maka selagi itu kita akan serabut, selagi itu kita akan sakit kepala, selagi itu kita akan cemas, selagi itu kita akan goyang, pasal kita tak kembali pada Allah. Tapi kalau kita dah buat penyerahan diri pada Allah, kita dah tak goyang dah, dan meletakkan harapan pada Allah, meletakkan khauf pada Allah, maka apa saja cabaran, apa saja dugaan, apa saja tentangan, kita akan hadapi dengan tenang. Kerana kita menghadapi dengan ma'ayatillah, dengan kebersamaan dengan Allah. Satu qasidah dia kata, kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah. Kita sekarang kalau apa-apa keluar, so Nabi ajar setiap perbuatan amal itu dengan Allah. Ajar doa tu supaya kita dengan Allah. Contoh kita bangun pagi, apa benda kita kena buat bangun pagi? Alhamdulillahilladzi, bersama dengan Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna, berpagi-pagian, asbahna wa asbaha mulku lillah wal azamatu wa sultanu lillah wal izzatu wa qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimati ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar tuan-tuan supaya kita rasa mula-mula pagi tu dah bersama dengan Allah. Sehingga kita nak tidur, bismikallahumma ahya wa amut, Allahumma bismika amut wa ahya. Masih begitu tuan. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Naik kereta, subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Masuk masjid, bismillah, bismillah, apa? Jangan kerja doa masuk masjid. Jangan doa masuk masjid. Saya lupa dah. Jangan baca tadi, ingat tadi kan? Allahumma ftahli abwa barahmatik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma firli wa ftahli abwa barahmatik. Keluar masjid, Allahumma keluar masjid, keluar masjid macam mana?
Saya boleh lupa kan? Tadi ingat tadi lupa pula. Jadi nak bagi tahu apa? Kebersamaan dengan Allah. Makan, baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Habis makan pun alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Hatta dalam perkara yang kita rasa jelek pun masih ada Allah, iaitu bersama dengan isteri pun kita rasa pun kadang tu masih berdoa. Masuk tandas pun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nabi ajar kita supaya kita rasa hadir dengan Allah, rasa Allah sentiasa bersama kita. Dan bila kita rasa Allah bersama kita, hari-hari kita indah aja. Itu yang dalam buku guru kami kata, melihat hanya keindahan. Bila mana bila kita bersama dengan kekasih. Kita bila bersama kekasih ni, hari tempat busuk wangi kan. Betul tak? Dengan kekasih tempat busuk pun jadi wangi. Kalau bersama Allah tentu lagi wangi kan, tentu lagi bersih. Satu orang tanya dengan Habib Munzir Musawwa. Habib Munzir Al-Musawwa, dia kata, Habib, saya ni dah bertahun-tahun berselawat kepada Rasulullah kan. Selawat dengan Rasulullah banyak kali dah, tapi tak pernah mimpi pun Rasulullah, tak pernah jumpa Rasulullah dalam mimpi. Dan kita lah, Ustaz, saya dah zikir dah 1000 kali tak tidur, selawat, setiap kali tidur zikir selawat berapa, 1000, tapi tak pernah mimpi Rasulullah. Apa Habib Munzir kata? Habib Munzir kata apa? Tak apalah, dia kata, kawan-kawan, kamu berselawat ni Nabi pandang kamu kan? Mana paling bagus? Kamu pandang Nabi ke Nabi pandang kamu? Nabi pandang kita lebih baik daripada kita pandang Nabi. Pandang dengan Nabi tidak dipandang dengan hawa nafsu. Kita pandang Nabi mungkin dengan ada sisi kehawaan. Tapi Nabi pandang kita, syukur no? Kalau kamu dapat selawat, ini orang tu seronok dapat jawapan ini. Bagaimana kita berzikir pada Allah, ingat pada Allah, walaupun kita tak dapat lihat Allah, tapi Allah ingat kita. Ingatan mana yang lebih kekal? Ingatan kita pada Allah ke ataupun ingatan Allah pada kita? Sudah tentu ingatan Allah pada kita lebih kekal kan? Kita nak ingat Allah, memang kita ingat Allah. Tak dapat pun tengok Allah, relax lah, syurga sekarang kan? Kan ingat Allah kan? Allah kata pun uzkurni yazkurkum kan? Ingatlah aku ingatlah aku nescaya kamu nescaya aku akan ingat padamu. Macam mana Ustaz? Macam mana Allah ingat pada kita? Ingatlah Allah dulu, barulah kita rasa kita ingat Allah ingat kita. Ini tak selawat dia suara kita ingat Allah, tak ingat saya ke Ustaz? Memanglah kau pun tak ingat Allah kan? Ingatlah Allah, barulah kita rasa ingat diri kita kan? Bila kita rasa kita ingat Allah, maka semua pekerjaan kita dijelaskan dalam makna ketauhidan. Itu yang semak tuan kan? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kan? Dengan mengingati Allah jadi tenang. Itu yang dikatakan di sini kan? Kamu tidak akan tenang selagi mana kamu tak keluarkan diri kamu kan? Daripada diri kamu sendiri. Stres, rumah stres, kedai stres, pejabat stres, nak nguruskan diri kita pun stres kan? Akhirnya kita jadi stres, hidup kita tak tentu arah. Dan fakullama akhlasta yukshafu laka annahu huwa la anta fatastaghfiru minka. Setiap kali kamu ikhlas dalam menyelesaikan diri kamu, akan tersingkap untukmu bahawasanya yang wujud hakiki hanyalah dia, bukan kamu sebagai sekutunya. Sesungguhnya kamu akan meminta ampun. Kerana apa minta ampun pada Allah? Kerana menyesal, merasakan diri itu merupakan sekutu pada Allah. Aku hebat, Allah hebat juga. Aku kuasa, Allah pun kuasa juga. Aku beribadat, tengok aku beribadat berrakaat, tapi dia lupa Allah bagi dia ibadat. Akhirnya bila dia sedar dirinya itu bahawa semua datang terzahir daripada pertolongan Allah, akhirnya dia istighfar kerana melakukan syirik yang tersembunyi pada Allah Ta'ala. Walaupun dah pakai serban, walaupun dah pakai ini, tapi masih ada syirik sembunyi. Akhirnya dia istighfar kerana malu pada Allah. Satu, istighfar untuk orang-orang ahlillah ialah dengan malu. Malu, mana malu?
Rupa-rupanya Allah yang buat baik kat kita. Kita ingat kita yang buat baik pada Allah. Malu je ni. Allah yang buat baik pada kita selama ni. Imam Sufyan Sauri rahimahullah kata apa? Sudah puas aku dia kata apa? Puas aku mencari cinta pada Allah, akhirnya aku mengenali Allah mencintai aku terlebih dahulu sebelum aku mencintai dia. Kan? Sebenarnya Allah yang mencintai kita. Apa tanda Allah mencintai kita? Allah letakkan kita kat sini. Cintanya Allah, setianya Allah atas kita, memberi nikmat, beri rahmat, bagi peluang nak masuk syurga. Okey, aku pilih nak masuk syurga. Okey, sekarang aku masukkan kau dalam orang-orang soleh, duduk dalam masjid. Allah yang menggerakkan jalan kita ke syurga. Tanda Allah cinta lah. Allah cinta dia, sangat Allah tengah cinta kita lah. Siapa lagi? Jadi nampak penjelasan Allah di situ. Akhirnya kita malu, ya Allah, malunya. Aku ingat aku yang buat semuanya, punya kau yang buat. Kau yang jelaskan jalan kepada aku. Satu, dalam kehidupan ini sebenarnya kita memerlukan penjelasan. Dalam ibadah kita ni, ambil sikit tuan, ibadah yang kita buat, bila kita rasa itu satu bentuk beban, maka kita akan menjalaninya dalam bentuk rasa beban. Macam satu orang bapa kata pada anak, kata long solat, long tu kita pun buat lah beban, buat bapa suruh tu. Kita solat tak? Solat. Agama suruh solat lah, kan berdosa pula, masuk neraka pula kurang. Dia buat juga solat tapi dalam rasa beban. Sebab dia rasa masih ada sisi keakuan ni, aku ni kena buat lah, tidak kan aku takut masuk neraka lah. Masih ada aku lagi, aku takut lah kena azab aku lagi kan. Masih ada aku takut tu, masih ada lagi. Kenapa nak solat? Aku nak masuk syurga lah. Masih ada aku lagi. Masih ada aku lagi ke situ. Ini bagi orang sufi, aku tak ada. Tapi kalau dia dia menganggap ibadah ataupun perintah-perintah yang Allah bagikan satu penjelasan, selesai. Macam satu orang, dia rasa dia nak mencari penjelasan, siapakah aku kat muka bumi ni? Aku ni hamba. Okey, macam mana aku nak jalan pada Allah? Maka penjelasannya solat, penjelasannya hubungan dengan Allah, perintah-perintah Allah. Macam satu orang dulu zaman tak ada GPS, zaman tak ada Waze, pergi Kuala Lumpur tuan, berapa kali berhenti tuan. Pasal apa bang? Jalan nak pergi sini macam mana bang? Maka orang tadi akan bagi arahan, bagi perintah. Okey abang masuk sini, sekian tempat baru sampai. Okeylah. Maka kerana dia mencari penjelasan, dia sanggup menerima perintah, maka dia berjalan dengan perintah. Masuk sini, tadi abang tu kata masuk kiri. Okey masuk kiri. Lepas simpang patah balik, ikut balik kiri jadi. Baru sampai kan. Jelas tak? Jelas. Tapi penjelasan tadi itu dalam bentuk perintah-perintah, dalam bentuk arahan-arahan. Kalau kita rasakan untuk menjelaskan hubungan kita dengan Allah, maka perintah-perintah yang Allah beri kepada kita ni, solat, puasa, zakat, haji, tali silaturahim, itu merupakan penjelasan perjalanan kita pada Allah. Selesai. Kita akan buat seronok macam mana kita cari jalan jadi bersungguh-sungguh kan. Kata simpang lagi 2 simpang masuk kiri. Kita pun buat simpang tahu, simpang ni masuk. Kita akan ikut ikut perintah tadi itu supaya dapat menjelaskan tujuan kita. Itu guna signboard. Penting tak signboard tuan? Penting. Signboard tu sebenarnya arahan. Signboard ni madlul, dalil. Tempat kita tuju tu madlul. Allah tu madlul. Allah tu madlul. Untuk sampai pada Allah tu kena dalil, iaitu dalam bentuk perintah-perintah. Seremban lagi 2 km masuk kiri. Kita ambil kiri. Senang hati tak? Senang pasal nak sampai tempat matlamat. Begitu juga bila seremban, nak seremban 2 km tak nak lah. Tapi tak nak masuk beban. Tapi kalau kita nampak satu penjelasan hubungan dengan Allah, selesai. Akhirnya kita akan minta ampun pada Allah kerana selama ni kita dah buat perkara yang tak layak pada kita.
iaitu menduakan Allah SWT, walaupun tak pergi tokong, walaupun tak pergi gereja, tapi kita dalam secara tersembunyinya kita sedang merasakan diri kita juga ada bersama, bersekutu dengan Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Boleh faham tuan? Ini diskusi tuan, sebenarnya saya pun tak sampai lagi sebenarnya kan. Cuma saya baca kitab ni supaya mudah-mudahan kita sama-sama lah kan, ambil tiba, ada keinginan diri untuk menyucikan diri kita daripada syirik khafi, iaitu musuh dalam diri kita. Bahkan syirik nafsu kita ni ialah nafsu yang kita cintai, musuh yang kita sukai. Betul tak? Nafsu ni ialah musuh yang kita sayang. Kita nak tak suka, saya tak suka ikut hawa nafsu ni, leceh lah ustaz. Tapi makan tak sedap. Makan bubur ke sat gulai kan. Kan? Tapi itu bagi nafsu yang dicintai, apa yang dia nak semua kita ikut dia. Tapi suka, tak nak ikut nafsu, tapi hari-hari kita ikut. Itu yang kita nak jelaskan lah. Wallah. Ada soalan? Ada sahabat saya dari JK Masjid lah, Masjid dia ingin tanya soalan. Di masjid dia, tempat dia tu dia nak buka masjid buka puasa Ramadan ni, iftar lah. So mana yang lebih afdal ustaz? Buka puasa dengan kurma dulu, lepas habis sembahyang maghrib baru makan. Sebab bila makan turun nanti JK lebaran semua perut dah penuh. Jadi mana yang lebih sesuai lah kalau ikut syarat ni? Itu ikut situasi. Kalau makan dah ada terpampang lah, makan dulu. Tidak makan fikir dia budak-budak belakang ni habis lah ayam aku kan. Kalau makan yang besar-besar tu simpan tak ada orang tahu, okey lagi. Okey, contohnya kita buka puasa makan kurma dengan air, kemudian kita solat, lepas tu nanti catering datang baru kita makan, okey lah. Ini makan semua dah buffet, ayam semua, kambing tengah baik dengan golek semua tu kan. Tiba-tiba imam kata, pengurusi kita, okey kita semayang dulu, lepas tu baru makan kan. Belakang budak kecil, belakang semua ada. Memang apalah, imam pula baca surah Baqarah pula, alamak. Lepas tu baca wirid Kusyasyah pula. Ialah seorang imam yang baca wirid, dia doa, dia amin kan. Orang lain semua hilang. Ikut situasi lah. Kalau makan dah ada tu, makanlah kan. Tapi jangan sampai makan tadi tu kan, sampai tidur kat talam tu kan. Tak larat tak berjalan lah, orang berseret lah labang kan. Maksudnya berpada lah nak buka puasa. Patutnya buka puasa ni tuan-tuan tak perlu banyak-banyak kan. Kita ni kat Malaysia ni dah macam adat istiadat dah nampak. Buka puasa, kalau kedai 30 kedai kat pasar Ramadan, 30 jenis kuih atas meja, dalam makan 2 biji dah kenyang lah. Paling teruk siap pening je, sebab tengah perut kosong masuk pening terus kan. Minum air je macam air pula. Tu tak bagus lah. Cuba amalkan makanan sihat. Ikut situasi lah. Boleh lah insyaAllah. So, ni bulan puasa ni dekat kan. Nanti boleh kita muzakarah lah, nak bulan puasa ni ada fiqah-fiqah puasa yang perlu kita belajar insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.